Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor FC menentang Seri Pahang, yang mana Selangor kalah 2-0 kepada Seri Pahang hasil jaringan dari Steven Rodriguez dan juga Malik Ma'arif. Pada perlawanan ini boleh saya katakan bola sepak itu adalah bagaimana pasukan anda menyudahkan peluang yang terhidang walaupun tidak mengawal perlawanan. Sekiranya anda berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang terhidang dan convert peluang tersebut kepada jaringan, maka pasukan anda boleh menang. Dan yang paling penting dalam bola sepak juga, anda perlu tahu bagaimana untuk memanfaatkan kealpaan dan juga kesilapan barisan pertahanan pasukan lawan, dan dengan itu anda boleh mendapatkan 2 gol mudah akibat daripada pertahanan lawan yang membuat kesilapan. Jadi dalam bola sepak, ingat ball position semua tu main lawa ke, main cantik ke, kalau tak gol tidak membawa apa-apa makna, melainkan hanya wow, penyokong akan kata wow main lawa lah, main lawa. Tetapi bila kalah, penyokong takkan kata okey lah tu kalah kan, janji main lawa. Tidak. Sebab apa? Sebab dalam bola sepak, gol itu adalah penting dan kemenangan itu adalah mesti jika ingin membawa pasukan anda ke peringkat lebih tinggi, terutamanya apabila anda target ke Asia sekurang-kurangnya. Baiklah, tak maulah cakap banyak ataupun buang masa. Mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor FC. Saya akan ceritakan tentang kelemahan yang ada pada Selangor FC. Untuk perlawanan ini, kelemahan yang pertama untuk Selangor FC adalah daripada individual mistake lah, yang mana kesilapan individu terutamanya di bahagian pertahanan telah dihukum oleh bahagian serangan pasukan Seri Pahang untuk mendapatkan jaringan. Contohnya saya bagi gol pertama pasukan Seri Pahang dari Steven Rodriguez, yang mana Yazan gagal untuk mengawal bola dengan kemas hasil hantaran daripada Quentin Cheng, dan beliau terpaksa beliau terlepas bola. Steven Rodriguez bawa bola di yang mana kat situ ruang dah memang kosong lah, sebab dalam ketika itu Selangor dalam keadaan yang ready untuk build up bagi menyerang pasukan Seri Pahang. Jadi kesilapan individu pada perlawanan ini telah memainkan peranan yang penting kepada kekalahan pasukan Selangor. Itu yang pertama. Kelemahan yang kedua untuk pasukan Selangor adalah daripada segi klinikal. Bagaimana mereka nak execute peluang-peluang yang terhidang, terutamanya di hadapan gawang. Semalam Selangor ada beberapa percubaan daripada Keyon dan sebagainya yang sepatutnya perkara-perkara ataupun peluang-peluang tersebut boleh disudahkan dengan mudah. Jika anda lihat video saya yang sebelum-sebelum ni pun, bila saya bercakap tentang Selangor, saya selalu menekankan tentang aspek finishing ataupun aspek execution untuk menjaringkan gol lah. Bagaimana mereka nak execute peluang-peluang tersebut kepada jaringan, bagaimana mereka boleh improve mereka punya peluang untuk menjaringkan gol. Benda-benda macam ni saya selalu berulang kali cakap jika dalam video tentang ulasan pasukan Selangor di bahagian kelemahan. Sebab apa? Sebab itulah kelemahan yang paling ketara untuk pasukan Selangor daripada segi menyudahkan peluang yang terhidang. Sebab apa? Sebab gerakan mereka punya movement, mereka punya idea untuk attack, mereka punya gerakan menggunakan winger, bagaimana mereka build up, bagaimana mereka open game dan sebagainya. Mereka dah kreatif, mereka dah ada jalan yang sangat smooth, flow yang bagus, tetapi di final execution ataupun di final part dalam setiap game, iaitu bagaimana mereka nak convert gerakan tersebut dan peluang tersebut kepada jaringan, itu yang menjadi fatal mistake untuk ataupun yang menjadi crucial part untuk pasukan Selangor. Boleh dikatakan ini adalah masalah yang kritikal, sebab dalam bola sepak apabila anda gagal untuk memanfaatkan peluang yang ada, anda gagal untuk menjaringkan gol, maka anda tidak boleh memenangi satu perlawanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh saya katakan daripada taktikal yang dimainkan oleh Coach MF dari separuh masa yang pertama sehingga separuh masa yang kedua adalah taktikal
taktikal yang sama. Walaupun dalam perlawanan tersebut taktikal itu tidak menjadi, tetapi perubahan still lagi tidak berlaku. Even dalam setiap game Selangor pun taktikal yang sama dari first half sampai second half masih lagi tiada perubahan yang ketara yang dilakukan oleh MF. Melainkan di second half dia tak tahu nak buat apa, dia bawa masuklah Nur Hakim Hassan untuk menjadi pemain di bahagian serangan. So benda tu yang sepatutnya MF tekankan, bagaimana mereka nak buat something di dalam padang sekiranya mereka ketinggalan dan sekiranya mereka diasak dan sekiranya pemain-pemain melakukan kesalahan individu. Adakah pemain tersebut perlu dihukum dengan menggantikannya ataupun perlu diubah formation untuk lebih kepada proper punya defense ataupun proper punya attacking. So benda-benda macam itulah yang perlu dilakukan oleh coach sepatutnya untuk membaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada perlawanan tersebut lah, terutamanya perlawanan semalam. Berapa mistake dilakukan, berapa mistake di bahagian pertahanan dan di bahagian hadapan gagal manfaatkan peluang. Kenapa tidak melakukan pertukaran ataupun tidak melakukan taktikal yang lebih better untuk memperbaiki kelemahan tersebut berbanding stick sahaja kepada taktikal tersebut. Itu yang menjadi persoalan. Dan secara konklusinya, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Selangor ni, jika kita lihat kepada kesebelasan utama, mereka dibarisi oleh para pemain yang agak muda. So dia ada combination antara pemain muda dan juga pemain senior serta pemain import. Tetapi anda kena ingat, pemain-pemain import ataupun pemain-pemain muda ni adalah daripada squad development yang bermain di Selangor 2. Jika anda ingin menjadikan pasukan utama anda sebagai squad development juga, maka itu adalah satu perancangan yang tidak bagus lah. Sebab anda dah ada Selangor 2 untuk development team. Kalau dekat Selangor 1 pun anda nak develop lagi pemain, itu akan menjadi kemarahan kepada penyokong. Sebab apa? Sebab pihak management telah letak target untuk anda ke Asia. Dan jika anda ingin ke Asia, buat cara anda ingin ke Asia. Bukannya buat cara anda ingin stay ataupun bermain sebagai mid-table team sahaja. Jadi itu yang perlu diperbaiki oleh pasukan Selangor. Okey, kita masuk kepada pujian lah. Takkan tak ada pujian langsung kan? Untuk game ni, apa yang boleh saya cakapkan tentang benda yang boleh saya puji adalah defense, iaitu Syahrul Nazim secara individu. Syahrul Nazim semalam menunjukkan satu performance yang bagus, terutamanya daripada segi situasi one on one. Beliau berjaya untuk patahkan serangan pasukan Seri Pahang banyak kali dalam situasi one on one. Tetapi dalam pada masa yang sama, beliau juga gagal communicate dan juga gagal untuk beraksi cemerlang bersama dengan partner dia Yazan. Sebab apa? Center back ada partner. So kalau seorang je perform, seorang lagi tak perform pun tak boleh juga. So memang barisan pertahanan akan kucar-kacir. So mereka perlu cari balik keserasian mereka dalam 2-3 game yang lepas. Bagaimana mereka boleh develop mereka punya chemistry dan sebagainya. Sebab kalau nak harapkan Syahrul Nazim untuk situasi one on one sahaja, memang beliau padu. Tetapi kalau Yazan buat mistake, dia tak boleh nak cover pun tak guna. Sebab bola sepak as a team. So benda tu yang paling penting. Tapi Syahrul Nazim memang patut dipuji. Yang kedua adalah tentang Alex dan juga Hentaun. Semalam Alex dan juga Hentaun mereka menunjukkan satu aksi yang cemerlang lah. Alex memang saya tahu aksi yang konsisten sebagai holding midfielder, daripada distribution ball, daripada beliau menggerakkan serangan ke arah gawang Seri Pahang, bagaimana dia buka operan bola kepada Hentaun sebagainya. Hentaun pun kreatif player, banyak create space, banyak create peluang kepada barisan serangan tapi gagal dimanfaatkan oleh barisan serangan kan. Jadi benda-benda macam ni lah yang sepatutnya bila ada kelebihan individu yang bagus, ada orang yang boleh buat game, kenapa anda gagal untuk manfaatkan peluang-peluang yang ada? Kesian dekat Alex dengan Hentaun, dah buat macam-macam tapi striker tak boh kan. So benda tu memang perlu diperbaiki oleh pasukan Selangor lah kan. Dan untuk Seri Pahang, apa yang boleh saya katakan untuk Seri Pahang pada perlawanan ni, mereka sangat bijak. Yang mana mereka tahu yang dalam game menentang Penang yang lepas, mereka mengalami kesukaran terutamanya di minit-minit akhir perlawanan akibat daripada fitness. Tetapi pada perlawanan semalam, apa yang boleh kita lihat, mereka praising awal. Mereka melakukan press awal, mereka melakukan all out awal. Dan selepas mereka mendapatkan 2 gol waktu first
half tu, selebihnya mereka akan fokus untuk bertahan dan juga counter ataupun mencari mereka punya winger. Jadi corak permainan mereka bermain dengan sangat tertib dan juga tersusun ketika first half. Cumanya di defender sahaja ada beberapa kali terlepas bola dan sebagainya. Cumanya daripada segi disiplin, daripada segi corak permainan, nampak yang mereka lebih matang berbanding game menentang Penang tempoh hari. Nampak mereka lebih tersusun, walaupun gameplay tidaklah lawa, tapi mereka punya corak permainan lebih tersusun. Dan dari segi pembacaan game mereka bagus. Mereka berjaya memanfaatkan kesilapan pasukan lawan. So mereka deserve lah untuk menang 2-0 berbanding pasukan Selangor walaupun main lawa, tapi tak boleh nak convert the chance. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ulasan tak proper, tapi tak apalah, nak buat juga. Bye. Assalamualaikum.